Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Faris Fikwan bin Farizman dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Universiti Tun Hussein On Malaysia. Pada hari ini, saya bersama seorang saksi yang melihat sendiri kejadian di mana seorang pengguna stesen minyak melakukan kesalahan iaitu merokok di kawasan stesen minyak ini. Jadi, jom kita bersama saksi. Encik, boleh Encik memperkenalkan diri Encik? Nama saya Nila Natasha binti Muhammad Nizam. Saya merupakan saksi untuk Putra Muhammad Nur Aiman, sin kelima iaitu sin merokok. Boleh Cik ceritakan sikit bagaimana kejadian itu boleh berlaku? Kejadian boleh berlaku, sewaktu tu saya baru balik daripada tandas, tiba-tiba terlihat Putra sedang merokok. Dia merokok di kawasan larangan. Okey, pada pendapat Encik, apakah kesan yang boleh berlaku jika Encik tidak menegur pesalah? Merokok merupakan kesalahan yang besar di stesen minyak. Jadi, perkara-perkara yang serius berlaku serta kebakaran di stesen minyak. Okey, soalan terakhir saya, pada pendapat Encik, apakah cara kita untuk mengatasi pengguna stesen minyak yang seperti ini? Pada pendapat saya, cara mengatasinya sepatutnya pengguna-pengguna di stesen minyak peka dengan petanda-petanda yang disediakan oleh pihak stesen minyak. Selain itu, pihak stesen minyak juga boleh menyediakan seorang pekerja di luar kawasan stesen minyak untuk memantau setiap pergerakan pengguna-pengguna di stesen minyak. Okey, terima kasih Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Daniel bin Mustafa, merupakan pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hari ini saya akan melakukan temu bual terhadap saksi bagi kemalangan yang telah berlaku di Shell Pekan Pagoh. Assalamualaikum Cik, boleh saya dapatkan nama Cik terlebih dahulu? Saya Nurzawana binti Muhammad. Saya saksi kepada Puteri Nisha Damia untuk C5 iaitu tidak kembalikan nozzle. Bolehkah saya tahu dengan lebih lanjut berkaitan kemalangan terjadi pada hari tersebut? Pada mulanya saya baru keluar daripada kedai. Saya terlihat pengguna sedang isi minyak dan saya pelik kenapa pengguna terus kembali pada kereta dan tidak kembalikan nozzle. Lalu saya terus menegurnya untuk kembalikan nozzle sedekan. Oh, kalau macam tu, bolehkah Cik beritahu saya dengan lebih lanjut apakah antara impak ataupun kesan yang boleh terjadi disebabkan oleh kelakuan pengguna tersebut? Kesan yang boleh berlaku, nozzle tu akan tercabut dan akan menyebabkan kerugian kepada stesen minyak tersebut. Oh, kalau macam tu, mesti ada langkah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada kejadian tersebut daripada berlaku semula. Bolehkah Cik terangkan lebih lanjut antara langkah-langkah yang boleh dilakukan? Pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan setiap pengguna mestilah prihatin dan sentiasa ingat kembalikan nozzle di tempat yang telah disediakan supaya tiada kemalangan yang berlaku. Okey, terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh Cik. Saya ucapkan semula ribuan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Kembali ke skrin pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad IDFM melaporkan dari Shell Pekan Pagoh. Hari ini saya akan melakukan soal sidik tentang kejadian hari tersebut. Jadi bersama saya adalah seorang saksi. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Nur Anisha Sofia. Saya merupakan saksi kepada kemalangan yang di mana dia melupa mematikan enjin ketika isi minyak. Okey Cik, jadi Cik boleh tak menceritakan apa yang berlaku pada hari kejadian? Masa tu saya tengah pump angin pada tayar. Lepas tu saya ternampak ada satu wanita ni, dia tengah nak isi minyak tapi dia tak matikan enjin lagi. Jadi saya pun bergegas untuk tegur dia. Jadi Cik, bagi pendapat Cik, apakah cara untuk mengatasi perbuatan si perempuan tersebut? Dan pendapat saya, insiden ni boleh dielakkan jika wanita tersebut ingat untuk matikan enjin. Ataupun pekerja-pekerja di sini perlulah prihatin untuk tengok keadaan sekeliling dan menegur apa yang perlu untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tak diingini. Terima kasih Cik. Jadi kita kembali ke Sri Pentas. Salam sejahtera. Nama saya Wingix Victor. Saya pelajar dari UTHM Kampus Pagoh ingin mengadakan soal selidik mengenai dengan kemalangan yang telah berlaku beberapa hari yang lalu di kawasan ini, iaitu Shell. Jadi jom kita membuat soal selidik ini.
Pada hari ini, saya bersama dengan seorang saksi yang ada pada hari kejadian. So, Encik, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Putra Muhammad Nur Aiman bin Tua. Saya pelajar UTHM. Boleh Encik ceritakan semula apa yang berlaku semasa hari kejadian tersebut? Okey, pada hari kejadian, time tu saya tengah isi minyak kereta saya. Sedang saya isi minyak, saya terlihat di sudut mengepam tayar ada seorang perempuan sedang pam tayar dia. Lalu saya lihat, dia telah melakukan satu kesalahan, iaitu hos yang dia gunakan telah dipijak oleh tayar kereta dia. Okey, bagi Encik, apakah akibat yang akan berlaku sekiranya masalah ini berulang? Akibatnya, bila hos dipijak, dia akan berlaku satu pressure, tekanan angin. Bila tekanan angin tu berkumpul dekat kawasan yang dipijak, hos tersebut akan meletup. Ini soalan yang terakhir. Bagi Encik, apakah solusi yang akan Encik fikirkan bagi kesalahan ini supaya tidak akan berlaku sekali lagi? Okey, pertama sekali, tegakkan dulu hos tu sebelum dah pam tayar. So bila hos dah tegak, angin akan berlalu dengan baik. Takkan berlaku pressure tekanan angin tu. Okey, itu saja. Okey, itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih kerana meluangkan waktu anda untuk sesi temu bual ini. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal Husin dari Diploma Kejuruteraan Elektrik. Hari ini saya bersama saksi di tempat kejadian di stesen minyak Shell Pekan Pagu. Baiklah Cik, bolehkah Cik memperkenalkan diri Cik serba sedikit? Assalamualaikum, saya Putri Nisha Damia, saksi kepada Nur Zawanang untuk scene 2 iaitu scene bermain telefon semasa mengisi minyak. Baiklah Cik, bolehkah Cik menceritakan apakah yang berlaku pada hari kejadian? Kejadian itu berlaku pada waktu itu saya dah selesai mengisi minyak. Kemudian saya terlihat seorang pengguna wanita bermain telefon ketika mengisi minyak. Kemudian saya bergegas turun daripada kereta dan terus menuju ke arah pengguna itu untuk menegur supaya tidak bermain telefon ketika mengisi minyak, kerana di papan tanda sudah tulis tidak boleh bermain telefon ketika mengisi minyak. Ia akan mendatangkan bahaya. Baiklah Cik, bolehkah Cik beritahu saya sedikit langkah yang boleh mengatasi masalah tersebut? Perkara itu penting untuk kita buka telefon. Setiap pengguna perlulah bermain telefon ataupun menggunakan telefon di dalam kawasan kenderaan sahaja. Baiklah Cik, terima kasih.